Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak masuk topik apa dia? Topik part yang ketiga. Ni part 3 hari tu tertinggal. So part ketiga kita dah cover indices. Kita dah cover logarithm. Dan ini adalah subtopik yang baru. Ini yang baru dalam KSSM. Sebelum ni tak ada, cuma ada dua ni sahaja. So, extra yang cert ni kita masuk kemudian. Cert ataupun dipanggil radical. Boleh juga kita boleh panggil radical. Macam mana bentuk dia? Bentuk dia begini. Ini cert. Ataupun kamu panggil dia apa? Square root kan? Boleh juga. Tak ada masalah. So, sekarang ni kita fokus pada perkataan dia. Dia adalah cert. Cert guana, cert guani. Lagu ini. So, dia adalah suatu benda yang mencabar juga dekat sini. Dia ikut kita punya capability dalam mendarab, kena betul, kena teliti lah. So, kita akan tunjuk sikit-sikit. Kita akan follow the example from the textbook. Senang sikit kita nak tengok kan. So, apa lagi kita cakap? What is cert? What is cert? Ini perkataan yang pertama. Apa dia cert? Okay, dia ada dua syarat sahaja. Syarat dia pertama, cert dia tak boleh integer. Cannot be. Can't. Allah. Can be integer. Nombor satu. Dan tak boleh. Nombor dua dia tak boleh recurring decimal. Nanti kita akan tunjuk sebab apa. Macam serius kan? Tapi tak serius sangat pun. Senang je. Kita boleh guna calculator sahaja. Okey, macam mana kita nak tentukan sama ada dia cert ataupun tidak? Contoh, kita bagi soalan. Square root 3. Adakah dia cert ataupun tidak? Cuba kamu tekan calculator square root 3. Tekan calculator Sat. Kalau dia calculator putih yang baru tu, dia akan bagi jawapan dalam bentuk lain kan? Dia akan bagi bentuk, dia akan sebut square root 3 juga. Sekarang ni kita nak tengok sama ada dia integer ke tak. Sekarang dia dah tak integer. Okey, cantik lah. So, kita nak tengok adakah dia recurring decimal. So, kalau kita boleh tekan, kalau calculator yang biasa punya, yang lama, cuma kamu tekan, dia akan keluar apa decimal. Decimal dia akan jadi 1.732050808. Adakah dia recurring decimal? Recurring decimal ni sebenarnya adalah macam gini. 0.68686868. Dia nombor yang berulang-ulang. Contoh, 1.395. Tak kisahlah, 395, 395. 2.332, 332, 332. So, dia recurring. Dia berulang nombor tu. Yang ini bukan cert. This is not cert. Cert syarat dia, yang pertama, dia bukan integer. Dan kedua, dia bukan recurring decimal. So, yang ini nombor satu soalan cikgu. Adakah dia cert? So, jawapan dia adalah cert. Cert. Cikgu tulis sini cert. Okey, macam mana pula cikgu kalau yang contoh bukan cert? Okey, kita ambil satu contoh. Okey, square root. Nombor 2 soalan. 1/4. Cara nak check dia senang. Cikgu ajar pakai calculator sahaja. Dia tak boleh integer, dia tak boleh recurring decimal. Kamu tekan je square root. Kalau yang ada pakai calculator baru, type je lah. Sama ada dia recurring ke tak. Dia akan dapat 1/2. Bila sebut 1/2, dia adalah integer. So, integer is not cert. Not cert. Boleh? Contoh macam recurring decimal macam mana cikgu? Cikgu bagi contoh nombor 3. Mana ke? Ada ke? Recurring decimal, kita tengok. Sebentar ya. Sebentar ya kita cari contoh. Contoh recurring decimal. Susah sikit nak cari recurring decimal ni. So, kalau ada contoh, dapat recurring decimal, contoh, nanti dapat, tekan calculator, 226, 26, 26, 26. Jawapan dia bukan not cert. Boleh. Ini pengenalan asal. Dua benda yang kamu tahu berkaitan dengan cert. Nanti dia akan tanya. Dia tak boleh integers. Dia tak boleh recurring decimal. Cert mesti ada square root. Macam tu. Kena ada dia punya notation cert tu. Okey? Boleh ke tidak? Okey, kita terus je kepada soalan dan kita cuba jawab. Kita selesaikan. Satu mana ni? Kita punya buku teks. Adakah buku teks kat sini? Okey, ada. Kita pergi kepada example number
Number 6. Mana number 6? Okey, kita pergi sini dulu. Okey. Tengok soalan ya. Jangan tengok jawapan sangat. Kita pergi soalan. Okey, cara dia ada cara yang lain. Tapi cikgu cadangkan, untuk soalan yang tanya dia sama ada dia cert ataupun tidak, kamu tekan calculator sahaja. Boleh tak? Boleh tak tekan calculator? Yang ini, cuba kamu tekan calculator kamu. Calculator yang lama kan? Tekan je. 0.67676767676767. Tekan sahaja. Ni cikgu ajar shortcut sikit lah. So 676767. Lepas tu dah cukup dah. Dah rasa tak larat nak tekan. Kalau boleh tekanlah banyak-banyak. Jangan tekan sikit-sikit. Lepas tu kamu tekan sama dengan. Kamu akan dapat jawapan dia dalam bentuk fraction. So jawapan dia akan jadi 67 per 99. Subhanallah. Okey. Boleh? Faham ke tidak? Tekan je calculator. Tulis je panjang-panjang. Lepas tu tekan sama dengan. Kamu akan dapat jawapan dia. Ni dalam AddMaths. Tingkatan berapa ada ni? Tingkatan... lepas ni lah kamu akan belajar. Dalam topik arithmetic progression tu. Topik tu dia akan ada tunjuk last kali dia punya cara recurring decimal untuk mendapatkan simplify recurring decimal. Okay, no problem. Okay, sekarang ni for the step number 2. Jangan tengoklah dia punya solution. Follow je cikgu punya solution. Okay, sekarang ni. Okay, kita tengok B pula. Tadi 0.6 kamu boleh type. Sekarang ni, kalau nampak macam ni, yang recurring decimal dia sebelah sini. Nampak tak daripada sini? So, kamu kena separatekan 12 tu. Kamu buat tambah. Yang baru kamu tekankan 0.645 645 645 645 645. Nanti kamu akan dapat jawapan dia. Kamu akan dapat jawapan dia 215 berapa? 333. Kamu akan dapat jawapan dia begini. Ini kamu tekan kalkulator. Allah tengah. Allahu Akbar. Subhanallah. Okey. Kamu akan dapat, sorry lah, ada masalah teknikal sikit. Okey, kamu tekan tu. 12 ni kamu separatekan dia. Ketepikan dia dulu. Sebab yang recurring dia sebelah situ. Kena ikutlah kalau dia 13, kamu simpan dia 13 tu untuk ditambahkan. Contoh kan. Tapi ini 12 ni kamu bawa pergi tepi. Kamu cuma tekan yang ini saja. 0, 6, 4, 5, 6, 4. Ini kosong tak payah. Buat 0.645 645 645 sampai sudah. Nanti kamu dapat bentuk fraction. Inilah fraction dia. Tapi bukan ini jawapan kita. Kita kena tambahkan dengan 12. Nanti kamu akan dapat jawapan yang cantik. Ini jawapan dia nanti. Yang ini boleh. Ataupun bentuk ini mixed number kan. Boleh juga. Dalam bentuk improper pun boleh. Improper fraction. Boleh juga. Okey, ini baru pengenalan. So, cikgu tak nak kamu pusingkan kepala kamu. Sebab this thing very easy. Tekan calculator. Kita guna apa yang seboleh-bolehnya. Tak payah kita nak peningkan kepala. Okey, sekarang ni kita tengok kepada example number 7. Kita pergi example number 7. Determine whether the following term are cert or not. So, give your reason. So, yang ini. Macam mana? Tekan je calculator. Nanti kamu akan dapat 5. So, 5 is integer. Integer bukanlah maksudnya not cert. Yang ni pun sama, tekan calculator. B, kamu akan dapat 2.6265278. So, dia adalah cert. Sebab dia bukan recurring decimal. Syarat tadi. First, syarat dia apa tadi? Integer. Tak boleh integer. Nombor 2, tak boleh recurring decimal. Alright. Boleh? 7 tak ada masalah kot. Kacang. Tekan calculator saja. Kita bagi kebenaran. Okey. 8. Yang ini dia suruh kita. Ini macam soalan ni macam kamu tak faham kan? Tergantung. Sebenarnya dia suruh buktikan sebelah sini. Adakah dia sama dengan sebelah sini. Okey. So kalau tak sama, explain kan. Dia suruh explain. So sebelah sini tekan calculator dia akan dapat 2. Kalau sebelah situ kamu tekan calculator kamu boleh. Ataupun kamu nak gunakan konsep. Kalau senang ceritanya macam ni. Kalau kamu ada kalkulator putih tu. Tahu tak putih yang baru tu?
Casio 570EX. Dia boleh membantu kamu sebenarnya. Ini membantu kamu. Kamu tekan je kamu boleh dapat dah jawapan dia sebenarnya. So, kalau tak ada, memang kita kena guna kaedah kita punya ni lah. Cikgu dah tekan, cikgu dapat 4. Kalau kamu tak ada kalkulator tu, dia tak boleh tukar kepada bentuk decimal. So, kita pakai kalkulator yang lama. Cikgu nasihatkan beli kalkulator yang warna putih baru. Sama-sama guna, tengok mana yang rasa kamu bagus. Sebab dia cikgu tengok ada banyak membantu dari segi memudahkan kerja kita. Okey. So, 4 kita boleh pecahkan. Tengok contoh, dia pecahkan 2. Square root 4 kan. Dia akan tukar jadi 2. 4 sebenarnya square root sama dengan half. Gini. Betul? Betul? So, 2 ni dia kecilkan menggunakan kaedah indices 2 kuasa 2. 1/2. So, dia akan jadi, yang ini akan jadi 2 darab dengan 2. So, dia akan jadi 4. So, kita boleh cakap dah sebelah kiri dia tak sama pun dengan belah kanan. Boleh nampak kat sini. Since tak sama, thus generally bukannya dia tak sama. Boleh? Tak apa, itu kamu boleh follow nanti. Kamu akan tengok. Iaitu bukan kita punya main objektif untuk kelas kita. Kelas kita ni banyak kepada, sebenarnya nanti kita akan jumpa lagi best. Yang tu orang cakap baru main-main je lah. So, kita pergi kepada example seterusnya. Example number 9. Okay, number 9 ni sebelum cikgu masuk number 9, kita kena tahu dia punya law. Properties lah. Properties dia tak banyak juga, tapi kena hebat sikit. Sini tahu ni property number 1. Tolong take note sini. Tolong tulis dalam buku kamu sekejap. Yang A dia ni. Yang ni A. A dia law yang pertama. Ini A, ini B. Tolong tulis dan ingat. Dia sebenarnya masuk macam ni. Kalau square root 10, dia set ni dia tak boleh semua. Contoh set 5 darab set 7. Dia akan jadi set 35. Gitulah maksud dia. Kalau bahagi pun sama. Kalau 5, square root 5 bahagi square root 7, dia akan dapat square root 5 bahagi 7. Dia boleh. Kita akan bergantung kepada kita punya soalan. Boleh. Kita ingat yang tu je. Kalau darab, maknanya dia boleh pecah jadi 1 saja. Ini dah pecah. Kita jadikan dia 1 saja. Kalau bahagi pula, dia boleh jadi 1 saja. Kita tengok soalan. Okey, 27 akan jadi square root 27 14. Gitu saja. Boleh. Yang ini pula akan jadi 24, 8, 16, 24. So, 3. Gitu. Boleh. Ni, 14, 3. Boleh? Boleh kalau yang ni pula. Darab je. Yang ni kan boleh satukan. Kita darabkan sahaja. So, kita akan dapat 3A darab 5, 15A kuasa 2. Gitu. Boleh? Kalau A pula, dia nak bagi cantik lagi. Sebab square root, okey, sebelum cikgu terlupa. Kalau square root 5 darab dengan square root 5, dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 5. Sebab apa? Okey, ini sebab dia. Setengah. Betul Darab 5 setengah. Ini belajar indices. Kalau sama base, atas tambah. So, 5. Konsep dia. Kamu kena faham yang tu. So, untuk yang ini, dia kuasa 2 dengan square root. Dia boleh keluarkan dia. 15 dia tak kacau. 15. Yang A sahaja dikeluarkan. Dia tak wujud dah kuasa 2. Okey, kalau kuasa 2 dengan square root pula. Ini dia contoh dia. Kalau square root dengan kuasa bertemu dan hilang. Jawapan A sahaja. Ini penting sebab cikgu sebut benda ni sebab dia penting. Okay, got it? Got it? Okay, sekarang kita pergi kepada yang lebih mencabar sikit. Yang inilah soalan-soalan sebenarnya yang akan ditanya. Dia suruh contoh soalan dengan cikgu boleh. Write. Maafkan saya. Write set 18 in the form of A square root B or set B, where A and B are integers. Largest value. A is the largest value. Okay, sekarang ni kita ada beberapa tips yang cikgu nak bagi tahu kat kamu. Kamu juga sekarang dia punya aktiviti ni, kamu boleh nampak sebenarnya predicate atau set dia bukan semua nombor boleh.
Di certain nombor sahaja yang boleh disimplify. Ada nombor yang tak boleh simplify. Boleh tolong scan sekarang, kamu test, tarik cursor tu, dia sebut kat sini dia punya arahan, kamu boleh tengok. Simplify untuk search, dia bukan semua nombor boleh simplify. Tapi soalan kita yang dibagi, mestilah yang boleh disimplify. Kena faham yang itu dulu. Okey, kita pergi kepada soalan ni, fokus. Okey, cikgu tulis sini ya. Okey, cikgu tulis sini, dia nak square root 18. Okey, macam mana cikgu nak buat? Sebenarnya dia ada kaitan dengan factor and also the square. Square maksud dia apa? Ni, perfect square. Ingat tak perfect square tu apa? Perfect square, cikgu tulis sini ya, square. Perfect square. Perfect square ni 1 darab 1, 1, 2 darab 2, 4, 3 darab 3, 9. Itulah dia. 16, 25, 36. Boleh? 6, 6, 7, 7, 4, 9. 8, 8, 64, 9, 9, 8, 1. 10, 10, 100. Ini contoh cikgu bagi. Okey, dia ada kaitan juga dengan benda ni. Okey, macam mana kaitannya? Okey, kita nak pecahkan dia ni. Nak jadikan dia dalam bentuk begini. Tengok dia suruh kita tukar pada bentuk begitu. Memang kebanyakan soalan dia memang suruh kita tukar kepada bentuk macam tu. So, cara yang pertama, dengar elok-elok. Dia ada kaitan dengan perfect square dengan factor. Ingat tak lagi factor? Tak ingat? Tak ingat cikgu tulis, cikgu ajar. Kalau 10, factor dia berapa? Factor of 10. 1, 2, 5, 10. Setuju? Itulah factor. Boleh? 25 pula. 1, 2 boleh. 3, 4, 5 macam tu. 3 boleh? 3 tak boleh. 5. Seterusnya lah 25. Contoh. Ni kalau tertinggal bagi tahu cikgu. So dia ada kaitan dengan factor dengan perfect square. Sekarang kita check 18 sebelum nombor 18. Daripada sini saja kita check. Bawah 16. Yang ada factor of 18. 18 factor berapa? 1, 2, 3 boleh? 3. Secara nak senang maknanya bahagi sahaja. Bahagi kan. 3, 9, ni 18. Okey. Maknanya senang. Kamu bahagikan. Nak tahu kan? 18 bahagi 16. Boleh ke tak? Contoh. Dia nak faktor yang paling tinggi. So, 18 faktor yang paling tinggi. Macam 18 bahagi 16 tak boleh. Macam nombor 5. Sekarang ni faktor adalah nombor bulat. Whole number. So, 18, 9. So, kita pilih 9. So, 9 sebenarnya kita boleh pecahkan jadi 9 darab 2. Lepas tu kita boleh pecahkan square root 9 darab square root 2. Tak ke gitu? Boleh? Kan kita belajar dia punya law kan? So, ini akan jadi 3 square root 2. Ini kita dah jadikan dia dalam bentuk ini. Yang dia nak soalan ni. Ini penting ya. Ini cikgu cakap penting. So, nanti dia akan tanya kamu macam-macam. Okey, kita pergi kepada, sebelum kita pergi lagi, kita tengok kepada self practice 4.5 ini. So, cikgu punya square masih ada di sana. So, kita boleh gunakan dia punya untuk kita selesaikan soalan kita. Ini darab. Okey, kalau darab, terus didarab. Ini akan jadi, sepatutnya jawapan dia square root 35. So, dia adalah salah. Kita buat sikit. So, yang ni, kalau darab, dia akan jadi 6. Ingat ni, kalau ini darab dengan ini, dia akan hilang macam cikgu cakap tadi kan. Square root dengan square root, dia akan jadi 2 saja. So, ini ada 2. Sepatutnya 12. Contoh. So, ini salah. Kita pergi kepada sini. 260. Square root 260, dia sebenarnya nanti dia 65. Square root dia 65. Boleh? Nampak tak? Nanti kamu kira sendiri. Kamu teruskan ini ke bawah. Kamu akan nampak square root 260 ni akan jadi 65. Boleh? Ke tak faham? Ke tak boleh cuba? Cuba kamu recap balik. Cikgu tak nak tunjuk. Yang tu kita kerjalah. 11, 11, 1, 2, 1. Kamu teruskan sampai bawah. Dia tak banyak pun lagi sikit saja. Nanti kamu akan nampak. Kalau
pakai kalkulator putih, dia automatically dia akan keluar. Kamu type 260, dia akan keluar yang ini. So, jawapan dia betul nanti. Tak apa, itu kerja kamu. Cikgu bagi kamu homework sikit. Bagi cikgu tunjuk nanti banyak yang kerja. So, masa pun tak banyak. So, yang ni pula. Kita tengok yang ni. Last. Untuk example yang ni. So, kalau bahagi, boleh bahagi terus. Dia akan jadi 2. Tak apa macam ni kamu buat. Tak apa yang ni. Kita pecah dulu satu-satu. Senang. So, square root 8. Kita boleh pecah jadi berapa? Tengok balik. Kita punya. Sini. 8. Yang mana faktor dia yang paling dekat? Faktor dia adalah 4. Betul? 4 darab 2. So, dia akan jadi begini. 4 darab square root 4 darab square root 2. Itulah. So, 2 square root 4. Bawah boleh potong. 4 bahagi 2, 2 square root 2. Boleh? Nanti kamu cuba sendiri macam ni kan. Dia boleh jadi square root 18 bahagi 3 sahaja. Tapi kenapa dapat 15? So, dia salah. Yang ni 75 bahagi 3 boleh tarik square root, jawapan dia 5. Betul. Begitulah seterusnya. Yang ni punca square root ataupun set dengan kuasa 2 bila jumpa dia hilang. So jawapan 81. Betul. Okey, ini kamu kena tengok sikit-sikit dulu sebab dia akan digunakan untuk yang kita kira. Yang paling penting sikit. Okey, sekarang kita pergi kepada example number 11. Okay, example number 11. Macam mana nak buat? Kita try A. Okay, yang ini pun bila ada tambah. So, kamu kena hati-hati. Contoh cikgu bagi 3 square root 6 tambah 3 square root 6. Jawapan dia berapa? Jawapan dia 6 square root 6. Kamu bayangkan yang ini 3. Kamu dengan X. Cikgu nak bagi kamu nampak. Okey, kamu nampak kat situ. Sekarang kita tukarkan soalan kita tadi. Cikgu 3X tambah 3X. Jadi 6X. X tadi sama dengan berapa? Sini. So, jadi 6 square root 6. Gitu. Boleh? Boleh nampak Okey, itu dia punya asas dia. Kamu kena faham, master. So, sekarang ni kita kena pecah dulu. Okey, sekarang ini darab. Kita boleh pecah dulu jadi 2 darab 3 kan? Teruslah 6. Tambah square root 6. So, bila ada 2 square root 6, dia akan jadi 2 kali square root 6. X tadi kita samakan, masukkan X kat situ balik. Boleh? Boleh ke tidak? Tak boleh lagi cikgu. Okey, tak apa. Kita sini. Okey, kita pergi pada soalan nombor C. C macam mana nak buat? Sekarang ni tak sama Bila nampak ada tambah atau tolak, kita kena cuba samakan dia punya set. Itu dia punya tips dia. So, sekarang 18 dengan 8 tak boleh. Kita tolak begitu sahaja. So, cara dia macam mana nak buat? So, kita kena bagi kecil dulu 18 tadi. 18 tadi, berapa jawapan dia? Kalau buat cara tadi, nak buat juga, kita tunjuk 18. Kita tulis kat atasnya, square root 18. Square root 18 tadi, dia boleh pakai 9 darab 2. Betul? So, akan jadi 3 square root 2. Betul? So, 3 square root 2. So, yang ni jadi 3 square root 2. Okey, yang ni tolak. Berapa? Yang ni boleh pecah jadi 4. Cikgu tulis ni. Cikgu tulis ni. Faham ni? 8 Jadi 2 square root 2. Tak ke sama dia punya belah kanan ni. So, kita just tolak saja. So, 3 tolak 2 jadi 1. So, square root 2 saja. Ini jawapan dia. Boleh. Untuk example number 11, cikgu harap kamu boleh cuba. Bila nampak dia tambah atau tolak, kita kena samakan dia punya set dulu. Contohlah, kenapa tak sama 3X tolak Y. Boleh ke kamu selesaikan? Tak boleh kan? Melainkan kamu boleh dapat 3X tolak X. So, maksud dia kena samakan dulu dia punya set tu. Boleh? So, harap-harap boleh cuba juga yang ni. Tak ada masalah. Kita nak habis
Cert ni dia ada sikit sahaja sebenarnya, tak banyak. Cuma kena banyak buat latihan sikit. Okey, kita terus kepada contoh seterusnya. 4 square root 27. Kita tengok je lah dia punya cara. So, yang ni dia tengokkan dia punya tadi, square tadi yang mana? Square 1, 4, 3, 3, 9, 4, 4, 16, 25 kan. So, kita kena check dekat sini mana satu faktor yang paling tinggi kan. Faktor yang terbesar sebenarnya. So, faktor sebesar dia adalah 9. So, 9 darab 3. So, cikgu buat kat sini 4. Sini jadi 9 darab 3. Ataupun nak tulis macam ni boleh juga. 4 darab 9 darab 3 gitu. Square root 3. Boleh juga macam ni. Tak ada masalah pun. So, ini square root 9 kita tahu dah 3. Ini darab dengan square root 3. So, 4 darab 3 lah. 4 darab 3, 12. So, akan jadi 12 square root 3. Okay. Sama juga macam ni tadi. Kamu boleh check bawah 2, 4, 3. Buat ini dulu. Ini hasil. Maknanya kamu akan dapat darab square root 81 darab square root 3. Square root 81 akan jadi berapa? 9 darab square root 3. 7963 square root 3. Boleh juga guna kaedah yang itu. Okey, itu maknanya example 12 tadi yang cikgu dah terang tadi, tapi dia semua nak massage kamu punya knowledge saja. Kamu cuba selesaikan dan jawab yang bawah-bawah tu. Ada banyak lagi soalan sebenarnya dalam buku teks ni. So, kamu kena follow sahaja. Kita terus kepada ini pun yang sama juga. Kita abaikan dulu. Kita pergi je terus sebab dia sama juga dia punya teknik dia. Okey, kita dah masuk part yang paling penting sekali. Ini yang part paling penting sekali ya. Okey, kita tengok kepada mathematics pocket ni dulu. Dia suruh rationalize. Soalan ni ada rationalize. Ingat satu tips pada cikgu, bila sebut daripada rationalize ataupun simplify dekat sini, bermaksud dia suruh kita simplify yang bawah ni tak nak ada wujudnya cert langsung ataupun square root. Tak nak wujud dah. Ni ada bawah ni, ada tak mau dah ni. So, kita boleh simplify ataupun erti kata lain, kita kena rationalizekan dia. Kena rationalkan dia. Yang tak betul tu kena rational. So, kita kena menggunakan kaedah menggunakan conjugate. Conjugate ni apa benda yang kamu takut pula, sebenarnya dia sangat mudah sahaja. Bila conjugate, bila nampak je macam ni, dia akan darab balik dia punya ni. Bila ada tambah, tengok nombor 2, kita akan jadikan dia tolak. Bila tolak, kita jadikan dia tambah. Itulah conjugate dia. Tak faham? More kita pergi tengok soalan. Dia bila tengok soalan, dia sebenarnya lagi faham kan? Okey, kita pergi kepada soalan A. Okey, ini dia suruh rationalize kan ataupun simplify tadi. So, kamu just darabkan sahaja dengan dia punya nilai ni. Kalau ini, conjugate dia tadi tetap sama kan? Ini nombor 1. Ni yang nombor 1. Ni tetap sama juga. So, kita just darabkan dia. Sebenarnya kita tak mengubah pun. Kita nak jadikan dia cantik. Alright, dia macam gini. Nampak tak function dia apa? Sebenarnya ini sama dengan apa ni? 2 darab 2 sama dengan berapa? Bila nombor atas sama dengan nombor bawah, numerator sama dengan denominator, so jawapan dia akan jadi 1, betul? So, dia tak ada efek pun dengan dia punya nilai dia. Sebab tu dia darabkan macam tu. Tapi, cabaran dekat sini adalah untuk mendarab. Cabaran dia untuk mendarab sahaja. So, yang ni macam biasa, darab adalah yang paling senang, darab sahaja. So, 5 square root 3. Bawah dia akan jadi berapa? 25. Ingat, square root 3 darab dengan square root 3. Cikgu dah cakap tadi, jawapan dia 3, betul? So, tulis je 3. So, jawapan dia adalah 5 square root 3, 75. Lepas tu dia boleh kecilkan sikit. Kecilkan tu ambil ni kan, 5 dengan 75 kan, kita boleh bahagi. So, jadi bahagi dengan 5. So, dia akan dapat, sini akan jadi 1, sini akan jadi 15. So, jawapan dia adalah square root 3, 15. Boleh? Iaitu untuk yang macam tadi. Dia ada single je. Cikgu panggil single. Satu je. Nampak ni? Satu je. Kalau ada tambah dengan tolak, ni macam mana pula?
Okey, ini cabaran juga. So, kita cuba sama-sama. Nak darab berapa ni? Dia punya conjugate. Conjugate dia adalah, ini tambah kan? Jadikan dia tolak sahaja 7, square root 2, tolak 5 square root 3. Bahagi dengan yang sama juga. Kan? Atas bawah sama. Sebenarnya tak ada efek pun nanti. Begitu. Lepas tu kamu cuba darabkan. Cuba darabkan. Tak boleh lah cikgu. Tak apalah. Kita tengoklah terus ni. Darabkan ni dapat 49. So, kita boleh tulis 98 pun boleh. Tak ada masalah. Tekan situ. Lepas tu sini dengan sini pula. Sini-sini dah. Sini-sini. So, akan jadi berapa? Dia darab So, akan jadi 35. 75, 35. Square root, darabkan. Kita boleh darabkan kan. Darab tadi kita cakap dia sama je. 2, 3, 6. Okey. Kita buat lagi yang ni. Ni darab yang ini. Dapat tambah 35, 6. Boleh nampak? Nah, itulah yang tambah dengan tolak ni akan menghilangkan dia nanti. Dia akan memudahkan kita nanti. So, last one is tambah tolak jadi tolak. Berapa? 25, 25 dengan 3. Gitu. 25, 75. So, cikgu ubahlah 75 terus. So, atas tinggal 2 tolak 5 square root 3. Bawah ini hilang. 98 tolak 75. Berapa? 23. So, inilah jawapan dia. Boleh? Tak boleh lagi? Okay, kita cuba lagi. Kita cuba soalan seterusnya. Ini kita salin balik. Atas kan? Ini hati-hati kena buat. Yang bawah ni, ini darab ni jadi berapa? 4. Square root 3, square root 3 akan jadi 3. 12. Ini kita akan dapat ini tambah ini. Jadi tambah 10 square root 21. Sini tolak 10 square root 21. Last kali kita akan dapat 25, 7. So, ini 175. Yang ini 12. Kita dapat negatif lah. So, jawapan akhir dia akan jadi begini. Ini boleh cancel. So, 12 jadi negatif 163. So, ini jawapan akhir dia. Okey. Boleh. Kita cuba lagi. Rationalize lagi sekali. Ini kita darabkan dengan 1 tambah square root 3. 1 tambah square root 3. Lepas tu kita boleh terus buat. Yang ni kena banyak sikit kerja lah. Sebab atas dia kena buat. Bawah dia kena buat. Boleh? Mu buat slow-slow je tak apa. Kalau darab macam ni, kena buat apa? Kena expand lah. Ini memang banyak kerja sikit, tapi tolong tahu yang ini. Itu je. Sebab memang akan jadi kesilapan dekat situ. So, ini cara selesai dia. Dia darabkan sama macam cikgu buat. Nanti dia dapat yang ini. Lepas tu dia akan dapat yang ini. Dia simplify saja. Dapat yang ini pun sebenarnya dah besar rahmat juga. Tapi dapat sini, dia kecilkan lagi kan. Sebab bahagi dengan 2, kamu boleh dapat jawapan nanti. Boleh? Kita pergi kepada soalan last lah. Okey, kalau macam ni macam mana cikgu? Yang ini sebenarnya ada 2 bahagian. Sini bahagian 1, sini bahagian 1. So, cara dia, kamu kena buat macam ni. Square root 7. 1 tambah square root 3 ataupun set 3. Darabkan dengan conjugate dia. Conjugate dia berapa? 1 tolak square root 3. 1 tolak square root 3. Ini untuk yang sebelah sini. Yang sebelah sini pula akan pergi jadi tambah. Kamu buat balik semula. 4 tolak square root 7. 1 tolak square root 3. Darab dengan conjugate ni kali tambah. 1 tambah square root 3. Begini. Lepas tu kamu boleh guna proses yang sama. Nampak tu? Dia pecah kepada 2 ni. Sini sama dengan sini. Ingat expand betul-betul bermaksud ini darab ni. 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 Yang ini darab ni. Yang ini darab ni. Sama juga macam kat bawah. Nanti kamu akan dapat jawapan yang paling cantik sekali. Beginilah jawapan dia nanti. Okey. Cikgu rasa itu saja. Cikgu pun penat. Harap-harap kamu pun mampu untuk lakukannya. Itu saja set. Mungkin soalan nanti dia akan ditanya. Di dalam soalan final kan nanti dia akan tanya. Macam example nombor 14, 15
15 and 16. Yang atas tu semua dia punya basic knowledge yang kamu perlu tahu dan faham. Cikgu rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjaya dan terus berjaya. Assalamualaikum.